Jadi pastikan kita kena cantik bacaan panjang pendek tu. Okey. Dan juga bonus untuk modul 2 ni dekat hujung-hujung nanti, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar tentang tanda bulat ataupun tanda bujur di atas huruf mat. Huruf mat tu apa, Ustaz? Huruf mat tu nantilah kita belajar pelan-pelan. Jadi jomlah kita belajar. Jadi sebelum kita nak belajar ni, pastikan tuan puan dah print. Tu saya tanya tadi, dah print. Sediakan alat tulis untuk menulis. Dan sediakan buku nota. Lagi satu sampingan, buku nota. Letak dekat sebelah untuk salin apa yang saya akan sampaikan. Sebab apa? Sebab kita ni bukan wali, tuan-tuan dan puan. Kita ni manusia yang biasa. Saya pun manusia yang biasa. Sedangkan manusia yang sehebat Imam Syafi'i tu, pengasas mazhab kita tu, dia pun waktu tengah belajar dengan Imam Hambali dulu, dia terlupa nak bawa pen. Dulu tak adalah pen. Dulu pakai apa, bulu ayam tu. Ha, dia tak bawa pen, dia tak bawa alat tulis tu. Dia pakai, dia jilat jari dia, dia tulis dekat atas tangan. Waktu Imam Hambali pun tanyalah dia, kamu buat apa? Tak adalah dia tanya macam tu. Dia bukan orang Perak. Maaflah. Dia tanya lah, apa yang kau buat, ya Syafi'i? Aku sedang menulis. Kau nampak ke apa yang kau tulis tu? Tidak, Ustaz. Cuma saya buat pergerakan menulis ni supaya saya lebih ingat. Bila kita gerakkan otot tangan kita untuk menulis, kita akan ingat apa yang kita dengar, apa yang kita tulis. Bab kata cikgu-cikgu dulu lah kat sekolah tu. Kalau kita dengar, kita lupa. Kalau kita tulis, kita faham. Kita ingat. Kalau kita amalkan, kita akan faham. Tak betul ke tidak? Ustaz ni mandai-mandai je. Dah lupa. Maklumlah lama dah tinggal sekolah. Okey, jadi itulah. Maafkan saya jauh jauh melalunya. Jadi itulah, kita perlu salin supaya diri kita ni ingat dan boleh membaca Al-Quran dengan lebih baik. Jadi jomlah kita belajar kepada modul yang kedua ni. Okey. Jadi kita teruskan kepada pembelajaran baris atas pada muka surat satu ni lah. Buka muka surat satu masing-masing, tuan-tuan dan puan. Jadi kita akan terus kepada pembelajaran baris atas, iaitu baris, huruf yang ada baris dekat atas huruf tu. Boleh tengok contoh-contoh dekat bawah ni lah. Huruf yang ada baris dekat atas itu, ada atas huruf-huruf hijaiyah yang kita belajar 28 sebelum ni. 28, 29 ataupun 30. Di atas huruf-huruf Al-Quran. Okey, jadi jomlah kita lihat dekat sini. Huruf berbaris atas ni. Fathah nama dia dalam bahasa Arab. Jadi ni nak ingat tak apa, tak ingat pun tak apalah. Cuma kalau nak sembang kat kedai kopi ni, nak sembang dekat kedai kopi nanti kan. Baris atas tu nama dia Fathah. Kan, baru orang nampak sikit kita belajar mengaji kan. Kau nak hafal tu ikut suka lah. Tapi tak penting pun lah kita tahu nama dia dalam bahasa Arab ni. Sebab kita pun hurufnya, kita dah biasa kenal dia dengan nama dia, baris atas. Sebab baris tu ada dekat atas. Okey, baik. Jadi untuk huruf-huruf yang berbaris atas ni, mulut kita, dia akan terbuka. Dia akan terbuka. Contohnya macam kita sebut. A, Ba, Ta, Sa, Ja. Mulut kita semua terbuka. Betul tak? Termasuklah huruf-huruf yang macam huruf tebal tu. Ustaz ini dah ajarkan sebelum ni. Jangan kita baca so. Salah. Kita kena baca dia so. So. Mulut kita tu kena terbuka. Jangan kita muncungkan mulut kita tu. Jadi ingat baik-baik perkara tu. Jangan melakukan kesilapan dalam membaca. Risau. Amalan kita, bacaan kita tidak ada terima. Tapi semua tu di atas Allah lah. Bukan saya yang terima bacaan tu. Sebenarnya atas Allah. Jadi dia akan terbuka lah. Dan macam saya cakap tadi, huruf yang berbaris atas ni
dia akan mengeluarkan dua bunyi. Ah, dia akan mengeluarkan dua bunyi. Bunyi apa tu, Ustaz? Jadi kita tengok dulu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, kita ada belajar tentang vokal. Vokal A, vokal E, vokal I, vokal U, vokal O. Tapi dalam bahasa Arab ni, dia ada empat je. Dan untuk baris atas ni, dia dipecah kepada dua. Dia ada dua pecahan dia. Ha, Maksudnya, kita belajar huruf 28 huruf hijaiyah tu, bila dia baris atas, dia akan terbahagi kepada vokal A dan vokal O. Tak faham lagi? Tak apa, kita terangkan lagi. Tak apa. Okey. Jadi bunyi yang pertama tu, yang dikeluarkan dua bunyi tu, yang pertama adalah bunyi vokal A. Dia ada 20 huruf. Dia ada 20 huruf, iaitu vokal A. Dan ingat, bila vokal A ni, mulut kita mesti terbuka. A, api. Kemudian sama juga B, A, ba, bakul. T, A, ta, telefon. T, S, E, sa, sakit. J, E, jaja, jala. H, E, he, H, E, ha, hakim. D, E, da, dagu. Ah, D, Z, E, za, zakat. Seterusnya. Z, E, za, zame. S, E, sa, sate. H, E, Esha, Syaman. Dia kena ada apostofi tu. Tekan dekat kerongkong tengah, jangan lupa. A, Arab. F, E, fa, faja. K, E, ka, kapal. L, E, la, labu. M, E, ma, mata. N, E, na, nasi. W, E, wa, wayang. H, E, ha, harimau. Ni kerongkong bawah, jangan lupa. H, E, A, H, E, ha, harimau. Y, E, ya, Yahoo. Nampak tak? Daripada huruf A sampailah huruf Ya tu. Inilah antara 20 huruf. 20 je Maknanya 20 huruf bunyi A. Kalau bunyi O tu ada berapa huruf? Tuan-tuan dan perempuan. Komen sikit. Kalau bunyi A ada 20 huruf, bunyi O ada berapa huruf? Uji sikit matematik tuan-tuan dan perempuan ni. 8 huruf. Cantik semuanya. Bagus. Jadi 20 huruf yang berbunyi A. Lagi 8 tu dia akan bunyi O. Itu nanti kita akan masuklah. Jadi inilah 20 huruf yang mengeluarkan bunyi A. Bila kita sebut tu semuanya A. 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 Kemudian B. A. Ba. T. A. Ta. T. S. A. Sa. J. A. Ja. Semua tu bunyi A. Jadi, kita tengok pula bunyi yang kedua tu. Yang 8 huruf yang tuan-tuan dan perempuan cakap ni. Tengok bunyi yang kedua tu. Dia adalah bunyi O. Dan dia ada 8 huruf. Dan kalau tengok betul-betul. Dia tengok kat sini. Bunyi vokal O. Tapi saya tak suka sebenarnya panggil dia bunyi vokal O. Saya suka panggil bunyi dia seakan-akan O. Kenapa saya panggil seakan-akan O? Disebabkan, tengok dekat bawah modul tu masing-masing. Apa dia tulis tu? Jangan, jangan apa? Jangan main-main. Jangan muncung mulut. Mulut kita tu jangan termuncung. Jangan kita sebut O. Jangan kita sebut ho, ro, so, o.
Salah. Salah di sisi membaca ni. Tengok kat sini pun ada tulis besar-besar ni. Saya bulatkan merah ni. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan, jangan muncungkan mulut. Huruf yang baris atas mesti mulut terbuka. Contohnya sebelum kita masuk 8 huruf ni, kita tunjuk contoh sikit lah. Contohnya ramai yang selalu silap ni. Biasa dengar tok-tok Bilal ke kan. Tengah apa? Tengah azan. Yang tanya ni. Ni apa ni tuan-tuan dan puan? Tahu tak? Kalau tak tahu, bawa-bawa mengucap. Inilah nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ejaan Allah ni, dia dieja dengan Hamzah baris atas. Kalau Hamzah baris atas tadi, saya cakap bunyi dia macam mana? Betul tak? Mulut terbuka. A, A. Makanya kita tak bolehlah baca. Selalu kita dengar orang azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebut O. Allah. Salah lah tu. Itu dah macam bunyi Jawa. Kita jangan sebut Allah. Sebab ejaan dia dalam bahasa Arab, dia dimulakan dengan Hamzah yang berbaris atas. Lam, lam, ha. Dekat lam ni jadi tebal disebabkan hukum lam jalalah lah. Tapi itu kita tak belajar lagi. Jauh lagi. Ha. Jadi kita kena sebut dulu huruf yang baris atas tu. Bagi hak kepada dia. Setiap huruf dalam Al-Quran ni ada hak dia. Jadi hak dekat huruf Hamzah tu bunyi A tu lah. A. Lepas tu baru kita sambungkan dia. Baru kita tebalkan dia. Allah. Allah. Ha. Allah. Bukan Allah eh. Dah tahu. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Itulah kenaan dengan baris ni. Jadi pastikan betul-betul. Okey. Jadi jom kita pergi dekat 8 huruf tadi. Inilah 8 huruf tadi. Huruf-huruf yang tebal. Ah, Huruf-huruf yang tebal. Ah, jadi Ustaz ini ada ajar tak sebelum ni? Bila huruf tebal, kena buat apa tuan-tuan dan puan? Komen sikit. Aku Ustaz ini tak ajar ni. Ah, Bila huruf tebal, kita kena buat apa tuan-tuan dan puan? Tak ada jawapan ni. Ustaz ini tak ajar ke ni? Biasa Ustaz ini ni. Kena ni. Bila huruf tebal, kita kena naikkan lidah belakang kita. Naikkan. Tu dah. Lidah ke atas, tekan suara ke kerongkong. Mantap. Hampir-hampir lah tu semua jawapan tu. Apa yang jawapan dia yang paling tepat, lidah belakang ke atas. Ni tak jawab kuis lah ni, tak tahu. Berapa kali soalan ni tanya dalam kuis. Lidah belakang kita kena terangkat. Baru bunyi dia tebal. Jadi macam huruf so tadi tu, dia bukan S-O-So. Dia so. So. Mulut kena terbuka. So. So. Bukannya so. So. Dia so. So. Lidah belakang tu kena terangkat. Ingat balik makras-makras ya sebelum ni. Kita dah masuk murid 2 ni. Takkan nak bincang makras lagi. Okey, sama juga ho. Tadi Akak Liza ni jawab. Tekan suara ke kerongkong betul. Itu untuk huruf ho. Ho. Jadi samalah. Kita tekan kerongkong kita ke atas ni dan buat ke bunyi dia ho. Ho. Bukannya ho. Ho. Tapi ho. Ho. Mulut kena terbuka. Ho. Sama juga dengan ro. Ro ni tak apalah. Ada ulama kata muncung sikit tak apa. Tapi jangan muncung kasar sangat sampai nak tersium orang depan tu. Biasa-biasa je. Ro. Muncung sikit tak apa. Jangan ro. Itu salah bacaan dia. Betul. Sama juga so. Sama juga dengan do. Do ni saya nak tanya. Ingat lagi tak makras dia ni? Apakah makras huruf do? Doraemon tu.
Apa makna huruf bo? Lambat, lincah sikit, lincah. Dah lupa ke? Ingat lagi ke tuan-tuan dan puan? Lama senyap ni. Krik-krik ni. Tak apa. Saya bagi tuan-tuan puan jawab dulu. Ada pun jawab. Terbaik Puan Hartini. Ini wakil kelas kita ni. Boleh angkat jadi ketua kelas. Tepi lidah naik ke gigi atas, kiri atau kanan. Jangan lupa huruf do ni. Huruf do ni huruf yang paling susah. Bukan setakat dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa dunia. Sebab huruf do ni bahasa Arab je yang ada bunyi ni. Bunyi do ni. Bahasa lain tak ada. Walaupun orang kata bahasa Jerman susah kan. Nak kena tekan tekan kerongkong kan bahasa Jerman. Tak tahu dah bunyi dia macam mana. Ah, tapi untuk do ni memang tak ada dalam bahasa lain. Bahasa Jepun ke bahasa Perancis ke memang tak ada. Bahasa Arab je ada satu huruf yang bila kita sebut lidah kita ni kiri atau kanan pergi ke gigi geraham kiri atau kanan mengikut masing-masing lah. Ada yang boleh buat belah kanan, ada yang boleh buat belah kiri. Macam saya boleh buat belah kiri. Do, do, do. Itu bunyi dia. Okey, cantik. Sama jugalah seterusnya huruf to. To dia macam kita sebut huruf ta, tapi kita naikkan lidah belakang. Ta, ta, po, ta, po. Mulut tak ada muncung pun. Stem, apa? Kata? Stay je mulut tu macam tu. Ta, po, ta, po. Mulut jangan muncung. Ingat baik-baik. Sama pula dengan huruf zo. Huruf zo, zoho ni. Ingat. Dia bukan zo. Tapi makhraj dia sama macam huruf za. Yang ada titik tu. Dia. Za, zo. Za, zo. Mulut tak bergerak. Yang bergerak, lidah belakang. Kena praktis lagi makhraj tu. Tapi siapa yang dah cantik, Alhamdulillah. Tapi siapa yang masih masih rasa mulut tu muncung-muncung tu, nanti balik nanti habis kelas nanti tengok cermin. Tengok cermin. Jangan nak melarang ke baru tengok cermin. Tengok cermin cuba sebut. Zo. Kalau muncung, tampur bibir tu. Zo, zo. Pastikan bunyi dia. Zo, zo. Macam tu. Cantikkan makhraj, insya-Allah baru kita yakin yang Allah terima bacaan kita. Seterusnya huruf ro. Ro ni pun samalah kerongkong atas. Ro, ro. Bukan ro tapi ro, ro. Tekan dekat kerongkong tu. Dan yang terakhir huruf ko, ko marun. Ingat, dia bukan K O ko. Dia ko, 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 ko. Mulut tu jangan muncung. Ko, ko. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya berkenaan dengan baris atas ni. Semua okey lagi tu ke dah macam Allah banyaknya. Semua okey ke? Hantar emoji ni sikit. Emoji otot tu. Semangat semangat. Hantar emoji tu. Semua semangat lagi ke? Ke dah tidur dah? Ustaz, cantik Tuan Jasmine. Lagi yang lain hantar emoji tangan tu. Semangat semua. Seorang je ni. Cantik. Lambat sikit cari emoji tu. Kat mana emoji tangan ni? Terbaik. Cantik semua masih semangat. Jadi jom kita pergi kepada baris seterusnya. Okey, cantik. Jom tuan-tuan dan puan. Jadi, ingatlah. Pertama sekali mulut terbuka. 8 huruf ni mesti tebal. Itu je lah. Okay, jadi, seterusnya kita pergi kepada baris bawah. Huruf yang berbaris bawah ni, dia ada satu baris garisan dekat bawah tu. Jadi kita kena ingat. Bila baris dekat atas, tak perlu.
Oke, jadi baris bawah ni sasul pula. Baris bawah ni bila huruf tu berbaris di bawah huruf, kita panggil dia kasrah dalam bahasa Arabnya. Dan bila kita baca, mulut kita tersenyum. Tersenyum. Makanya kita baca tersengih lah. B, T. Mulut tu kena tersengih sikit. Ha, memang begitu. Sebab ada ulama pernah berkata, cara yang terbaik untuk menyebut huruf berbaris bawah ni adalah dengan melepirkan mulut dan membiarkan sedikit ruang. Ha, itu cara bacaan dia cantik. Tapi dekat sini kita tulislah mulut tersenyum, senang sikit. I, B, T, T. Jadi ingat, bila baris tu dekat atas huruf, mulut kita terbuka. Bila baris tu ke atas, mulut kita terbuka. Tapi bila baris tu ke bawah, mulut kita tersenyum. A, I, A, I. Ingat baik-baik. Jangan lepas ni ada tertukar-tukar baris dah. Ingat benda tu je simple. Ada terbuka A ke bawah I. Simple sahaja. Okey. Jadi untuk huruf yang berbaris bawah ni tuan-tuan dan puan, dia akan keluarkan satu bunyi je, iaitu bunyi I. Macam tadi kita eja api. Kita gunakan huruf A kan? A, A, P, I, P, P, api. Tapi sekarang ni, kalau dia baris bawah, tengok ni. Dia ada garisan dekat bawah ni. Kita tukarkan A tadi, jadi I. Mak Jadilah dia EP. I, P, I, E, P. Ah, Kemudian bar tadi. Tadi kita baca BA bar. Kita tukarkan A tadi tu jadi I. Dia akan jadi B. B kol. Sama juga ta. Ejaan dia tadi TA ta. Kita tukarkan dia kepada TIT. Telefon. Sebab apa kena tukar tuan-tuan dan puan? Hmm. Sebab apa? Kau boleh janganlah biar klik-klik. Sebab baris bawah bunyi dia I. Ah, Sebab tu kita kena tukarkan A tu jadi I. Telefon. Begitu juga dengan seterusnya. THIC. Sikit. JIG. Gila. Ah, Seterusnya. HIH. Hikim. Jangan lupa. Hi ni kena pedaskan lah. Bila baris atas tadi pedas, baris bawah pun dia tebal. Baris depan pun dia tebal pula pedas. Bila baris atas tadi pedas, baris bawah pun dia kena pedas. Hai, hai Kim, hai, hai Kim. Jangan lupa. Sama juga hai. Ni bunyi tebal kan tadi kan? Yang bunyi O tadi kan? Kita belajar tadi, dia bunyi O kalau baris atas. Tapi kalau dia baris bawah, bunyi dia hai, hai, hai tip. Hmm. Seterusnya di, digu. Seterusnya Z. Jangan lupa keluarkan lidah Z. Sebab itu pentingnya makhraj. Sebab bila kita masuk baris bawah, makhraj yang kita belajar dekat baris atas tu, kita kena bawa ke baris bawah juga. Kalau dia pedas dekat baris atas, kita kena pedaskan dia dekat baris bawah. Kalau dia tebal dekat baris atas, kita kena tebalkan dia juga ke baris bawah. Jadi kat sini dia akan jadi khai, khaitib. Sama lah juga za tadi. Za atas dia keluar lidah. Za. Baris bawah pun keluar lidah juga. Zi. Za. Zi. Za. Zi. Za. Zi. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya huruf ro. Ro pula.
Ro ni kita bawa dia ke bawah, sengihkan mulut kita. Ri, ritan. Semua kena sengih kalau dari bawah ni, jangan jangan kita baca malas-malas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malas-malas. Baca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Baca dengan betul. Baru kita yakin amalan kita diterima Allah. Kalau kita baca pun halai-balai je. Macam mana kan? Macam mana kita nak yakin Allah terima ke tak bacaan kita? Lagi-lagi dalam solat. Jadi, dah tahu, pastikan betulkan bacaan kita. Itulah seterusnya lah, sama je lah. Z, Zime, Si, Site, Hi, Himan. Sebelah Shi ni, sotong ni. Jangan lupa. Tebal kan 8 huruf tadi yang bunyi dia O tu. Semua kena tebal. Soalan Cepu Mas. Apakah 8 huruf tu tadi? Tak dia banyak tanya. Ajar je lah. Tak ada. Jawab, jawab. Komen kat situ. Apa 8 huruf tadi tu? Ah, Ustaz je bercakap penat lah macam ni. Tulis, tulis. Apa 8 huruf tadi? Yang bunyi O tadi. Apa tadi? Apa tadi? Ada 8 je huruf. Bila dia berbaris atas, bunyi dia seakan-akan O. Apa dia tuan-tuan dan puan? Tadi saya dah tunjuk dah satu. Huruf So ni. 7 lagi tuan-tuan dan puan. Tulis dekat dalam chat tu. Ha, terbaik. Mantap. Akak Raziha ni. Tuan Jasmine. Tuan Jasmine satu je. Ada 8 tu. Terbaik Akak Raziha. Ha, jadi, Kha, Ro, So, Do. Cantik. Mantap. Yang satu je. Tuan Jasmine. 8. Tak apa, tak apa. Yang lain pun, baik. Semua ingat. Pastikan ingat betul-betul. Lepas ni saya tak nak dengar dah. Kha tu jadi Kha. So tu jadi Sa. Yang paling saya larang lagi. Haram disebut ni. Jangan dibaca Ra. Ha. Ra tak ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan. Jangan dibaca Ra tu. Geram betul. Jadi pantang Jangan kita baca Ra. Huruf yang macam rotan tu. Bila baris atas. Bunyi dia Roh. Jangan kita baca Ra. Jadi kena ingat yang 8 tu pastikan kita baca bunyi O. Yang lain-lain kita baca bunyi A. Bata. Macam saya cakap tadi lah. Okey, jom kita sambung. Jadi so ni. Semuanya kena tebal. Kecuali. Ada kecuali pula. Kecuali raw lah. Kecuali raw. Kenapa? Raw ni dia ada hukum dia lah. Itu nanti kita akan belajar lah. Tapi raw ni kita kena baca nipis. Bila dia baris bawah. Itu tak apa. Itu nanti kita akan belajar lah. Jadi sambung balik dekat tadi. So baris bawah. Pastikan tebal. Ingat, bila tebal, lidah belakang kena angkat. Jadi bunyi dia soi. 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 Kalau dekat baris atas tu kita tak praktis yang lidah angkat tu. Kita duk sebut so, so, so je. Mesti baris bawah kita akan sebut si. Mana salah lah tu. Sebab dia bukan si. Dia soi. 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 Bunyi daripada lidah belakang tu. Soi. 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 Jadi pastikan praktis bunyi tebal tu. Sama jugalah dengan huruf do. Do baris bawah, bawa juga lidah tu ke tepi. Day, day, day. Jangan day. Terkejut jiran sebelah nanti India tu. Day day. Okey. Nanti seterusnya. To sama juga. To baris bawah, tebalkan juga. Oi, oi, bib. Zo sama juga. Zo baris bawah. Zai. Zihar.
Ingat. Pastikan tebal. Okey, seterusnya. Ai. Airab. Ghai. Ghaiti. Ghai tebal juga eh. Ghai. Ghai. Kemudian fi. Fi jar. Seterusnya qai. Qai ni huruf q ni. Atas tadi bunyi o kan? Kena tebal. Jadi baris bawah pun dia kena tebal. Qai. Qai marun. Seterusnya ki. Kipal. Li. Libu. Mi. Mita. Ni. Nisi. Wi. Wiyang. Hi. Hirimau. Yi. Yihu. Ini mudah saja kan, tuan-tuan dan puan. Bunyi E tadi itu tukar jadi I. Bunyi O tadi itu tukar jadi I. Itu sahaja. Dan tuan-tuan dan puan perlu berlatihlah untuk dapatkan bunyi yang terbaik. Macam saya cakap tadi, yang tebal kena tebalkan, yang nipis kena nipiskan, yang bibir bertemu bibir, samalah bibir kena bertemu bibir juga. Yang pedas kena pedaskan. Lidah keluar, kena lidah keluar. Sebab itulah pentingnya makhraj, cara sebut setiap huruf. Sebab kita kena nak baca Al-Quran ni kenalah ada bunyi Arab tu. Takkanlah kita nak buat bunyi perak pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Takkanlah kita nak buat bunyi apa saya tahu bahasa perak aje. Saya orang perak. Ha, Takutlah ada tuan-tuan puan orang Kelantan ke. Jangan buat bahasa Kelantan pula. Jangan buat bahasa Johor pula. Kita nak mengaji ni kena guna logat, logat Arab tu. Ha, Okey, cantik. Jadi jom kita teruskan lagi baris yang ketiga. Baris depan. Huruf yang berbaris depan ni dalam bahasa Arabnya bunyinya adalah dhammah. Kita sebut sebagai dhammah. Dan ni tuan-tuan dah nampak dah. Ini mulut kita termuncung. Wow, boleh pula muncung Ustaz. Bila kita nak baca Quran, masa huruf tu baris depan je, mulut kita boleh muncung. Masa kita baris depan je, mulut kita boleh muncung. Kalau baris atas tadi ingat jangan muncung. Baris bawah pun jangan muncung. Hanya baris depan je, mulut kita akan termuncung. Jadi ingatlah bila dekat atas, bila huruf tu dekat atas, mulut tu buka. A, baris bawah, I, baris depan, U, A, I, U. Ingat baik-baik. Okey, cantik. Jadi jom. Dekat mana tadi? Mulut kita termuncung. Masuk huruf terbaris depan sajalah mulut kita boleh muncul. Dan dia mengeluarkan satu bunyi lah. Iaitu bunyi U. Bunyi U. Ha, kan awal tadi bunyi A ataupun bunyi O. Ataupun bunyi O. Ha, Bila dia baris bawah, kita tukarkan bunyi A dengan O tadi tu. Kita tukarkan kepada I. Sekarang ni kita tukarkan A dengan O tadi tu. Kita tukarkan kepada U. Maka selesailah huruf vokal dalam Al-Quran ni. Ada 4 saja. A, O, I dengan U. A dengan O ni dia satu baris. Itu baris atas. Ha, jadi contohlah. A untuk api. Contohlah. A untuk api tadi. A untuk api. Tapi disebabkan dia ada baris depan. Baris depan yang macam bentuk waw kecil ni. Bila dia ada baris depan. Kita tukarkan A tadi kepada U. Baca UPI. Kemudian tadi pun sama juga. BA KU alkohol, bakul. Tapi disebabkan ada waw kecil tu, nampak tak ada pusing? Kita tukarkan jadi U. A tadi tukarkan jadi U. Dia akan jadi bukul. Sama juga. TA, Teeta, telefon.
tukarkan dia jadi huruf U. Bunyinya tu, tulifun. Sama juga dengan su. Tukarkan dia jadi huruf U. Jadilah tukit. Sama jugalah. Saya teruskan lagi. Yang lain-lain pun sama. J. Oh, J pula. Roja. Tukarkan kepada U. Jadilah Jula. Ho. Jangan lupa pedaskan. Ho, pedaskan jadi Hokim. Ho, bunyi kasar. Bunyi macam buang kahak tu. Ho, 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 tip. Du, du, gu. Sh, zu, zu, kat. Ru, rutan. Zu, zu, me. Tu, tu, te. Shu, shuman. So. So ni kena tebalkan kena tebalkan bunyi O tu bukan su tapi so. So. Tebalkan bunyi dia. Yang bunyi O tadi dekat atas tadi 8 huruf tadi tu semua kena tebalkan Jadi ro ni pun tadi kena tebalkan lah. Saya lupa nak cakap. Ro ni bila baris atas dia tebal. Ro. Baris depan pun dia tebal. Ro. Tapi bila dia baris bawah dia bunyi nipis je. Ri. Ro. Ri. Ru. Ro. Ri. Ru. Ah, itu dia ada hukum dia lah. Tapi itu nanti kita akan belajar. Tak apa. Perlahan-perlahan kayu. Seterusnya. Seterusnya do. Sama jugalah. Lidah baru bawa ke kiri. Do. Doraemon. To tebal. To. To bib. Vo. Vohur. Oh. Orap. Oh. Roti. Hu. Hujar. Ko. Komarun. Ku. Kupal. Lu. Lubu. Mu. Muta. Nu. Nusi. Nusi ni jangan cakap kuat-kuat. Kena tangkap nanti. Ah, Wu. Seterusnya. Wu. Wu yang. Hu. Rimau. Yu. Yuhu. Jadi habisnya kita baca yuhu tadi, maka habislah berkenaan dengan baris ni. Simple saja benda ni. Tetapi kenapa ramai orang baca salah lagi? Saya bukan cakap tuan-tuan dan perempuan saya cakap berdasarkan pengalaman saya lah mengajar ni. Berapa puluh tahun ni. Okey. Jadi memang orang akan jadi apa selalu salah lah baca. Lagi-lagi bila kita baca ayat yang bersambung ni. Sebab apa? Sebab kita tak betul-betul kenal apa fungsi baris tu sebenarnya. Jadi dengar baik-baik. Tuan-puan hanya boleh dengar di sini saja. Tak tempat lain tak ajar. Sebenarnya baris ni adalah petanda untuk kita memvokalkan sesebuah huruf. Ha, Okey, contohnya macam huruf nun tadi. Huruf nun. Asalnya huruf N. Tapi kita tak tahu N tu bunyi dia macam mana. Jadi bila kita letak baris atas, maka kita tambahlah huruf A. Bila kita tambah baris bawah, kita tambahlah huruf I. Bila kita tambah kita tambahlah huruf U. Itu je sebenarnya. Tapi ramai orang selalu terlepas pandang. Jadi tuan-tuan dan perempuan perlu kuasai baris atas formulanya. Okey, jadi bila bunyi A dan O, mulut kita mesti apa tuan-tuan dan perempuan? Mesti terbuka. Ah, Mantap, Mak Yasmin. Mesti terbuka. Puan Mazia, Alhamdulillah. Mulut kita mesti terbuka. Jangan kita muncung. Ingat baik-baik macam saya cakap tadi.
Pastikan. Terbaik Puan Mazal. Jangan kita muncung. Jadi bila kita baca contohnya surah Al-Fatihah. Yang biasa kita baca awal-awal tu. Ha, kita ikutlah hak dia. Pastikan ikutlah dia punya hak dia ni. Ni ke. Ni dia. Kita bacalah ikut baris dia. Alham mulut terbuka. Alham termuncung. Du sesengih. Lillahi Rabbil Alamin. Janganlah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Macam mulut kena bius. Pastikan rancakkan mulut kita mengikut baris-baris itulah. Jadi kita kena ingat mulut dari atas, mulut kita terbuka, jangan termuncung. Baris bawah dia ada satu garisan di bawah dia tu dan bunyi dia bunyi I. Yang ketiga, yang ketiga tadi jika nampak huruf yang berbaris depan yang macam huruf waw tu, waw kecil tu, huruf berbaris depan, kita perlu muncungkan mulut. Itu je yang kita boleh muncungkan mulut. Kalau baris lain, jangan sesekali kita muncungkan mulut. Jadi jelas dekat sini berkenaan tiga baris lah. Dhammah muncung betul. Dhammah hanya untuk baris dhammah saja yang kita boleh muncungkan mulut kita. Jadi jelaslah kat sini tiga baris yang perlu kita kuasai betul betul. Okey. Jadi sebelum kita habislah ni, nak tanya balik ni. Cuba tulis balik. Baris atas, mulut kena buat apa? Tulis dekat chat. Tengok faham ke tidak? Sejam saya bebel ni. Sejam saya mengajar ni, tuan-tuan dan puan faham ke? Tulis balik dekat chat. Baris atas, mulut kena apa? Vokal apa? Baris bawah, mulut kena buat apa? Vokal apa? Baris depan, mulut kena buat apa? Vokal apa? Tulis sekarang. Saya tunggu ni. Mulut terbuka. Apa yang mulut terbuka tu? Cantik Puan Mazia. Pada atas, mulut muncung, vokal A dengan O. Pada atas, betul Mama Minta. Lagi. Baris atas dah ada jawab dah. Baris bawah. Terbaik Akak Liza. Mulut terbuka, vokal A. Baris bawah, mulut tersenyum, jangan muncung. Mantap. Baris bawah atas, mulut terbuka. Baris bawah mulut senyum. Baris depan, mulut muncung. Baris bawah tersenyum. Betul. Betul dan betul. Alhamdulillah terbaik. Makanya semua sampailah apa yang saya sampaikan ni. Baris depan mulut muncung, vokal U. Jadi ingat baik. Benda yang itulah benda yang paling penting bila kita belajar tentang baris ni. Dia punya vokal, kedudukan mulut kita dan yang paling penting yang ini, yang 8 huruf ni, kotak ni. Minta tuan-tuan dan puan-puan ingat baik-baik huruf 8 huruf ni. Makanya 8 huruf ni jangan kita duk baca bunyi A. Ha, ra, so. Kita sebut sa pula kan. Da, ta, za, ra, ka. Jangan kita sebut macam tu. Dan 20 huruf tadi, jangan kita semua buat bunyi O pula. Bo, to, so, jo, ho, do, zo, zo. Jadi 20 huruf ni pastikan bunyi dia bunyi A dan 8 huruf ni bunyi dia bunyi O. Alhamdulillah selesailah berkenaan dengan mukadimah kita lah untuk modul yang kedua ni. InsyaAllah minggu depan kita akan pergi satu-satu lah. Kita akan tengok satu macam mana kedudukan dia, macam mana baris tu bila dia ada dalam
Untuk latihan bacaan ada tak Ustaz? Ada. Takkan tak ada. Ustaz ni suka menyeksa koma. Mesti ada latihan punya. Aduh maaf lah gurau-gurau je tuan-tuan dan puan. Jadi itulah. Jadi apa pun. Jadi inilah cara pengajaran saya lah. Semua okey ke saya ajar macam ni? Ke ada je nak saya nak Ustaz Danish balik. Tak nak Ustaz Ramzul ni. Ada tak? Move on lah tuan-tuan dan puan. Alif tiga pun kahwin dua. Ini kan lagi nak belajar. Terbaik ya, terbaik Puan Mazia. Pandai ambil hati Ustaz. Okey, jadi Tuan Jasmine, muka 4 tu bolehlah latihan bacaan. Sabar dulu. Latihan bacaan, siapa yang grup premium lah. Latihan bacaan, hantar dulu muka surat 1 sampai 3 dulu. Alif 3 jangan sebut-sebut Ustaz. Oi, marah Puan Mazia ni. Anti. Boleh, Ustaz Sado power. Mantap, Tuan Jasmine. Betul bagi Ustaz Sado. Aduh, mantap. Okey, Puan Ramli. Nama dekat-dekat dah Ramli ni dengan saya, Ramzul. Okey, mantap semua. Jadi, itu sajalah untuk hari ni. Ada apa-apa soalan ke? Tuan dan puan. Sebelum kita tutup kelas kita ni. Hmm. Apa, baru mukadimah. Tak ada soalan lagi. Ha, jadi, tak ada tak ada nak tanya ke? Ustaz dah kahwin ke belum? So far tak, so far tak ada Ustaz. InsyaAllah faham. Alhamdulillah, cantik. Okey, jadi, pastikan untuk minggu ni, minggu seterusnya, saya lah akan handle kelas ni. Jadi pastikan bersemangat tuan-tuan dan puan. Laju sikit jari tu menaik bila saya tanya soalan. Jenuh nak nunggu. Okey baik. So 1 2 3 latihan bacaannya. Okey baik. Nanti hantar rakaman dekat dalam grup. Siapa yang grup premium boleh hantar rakaman dalam grup premium. Hantar untuk kami semak lah. Tak apa, kita berlatih satu-satu dulu. Hantar rakaman A I U E. A Pi Ba Ba Kul, kita nak dengar dulu secara sikit-sikitnya. Baru kita boleh cek panjang-panjang. Pelan-pelan kayuh. Dan untuk yang grup basic, jangan lupa buat kuis. Kuis tu bukan saja-saja. Bukan saja kita nak suruh apa orang kata. Kita nak dera tuan-tuan dan perempuan ni. Saja nak buang masa tuan-tuan dan perempuan ni. Tidak. Kita bagi kuis tu sebab kita nak tengok lah. Pertama sekali nak tengok. Jadi ke saya ajar? Betul lah. Nak mantapkan lagi pemahaman dia betul. Tuan Azlan, latihan bacaan muka surat 1 je. 1 2 dan 3. Muka surat 1 2 dan 3. Kat mana tadi saya cakap? Pasal kuis. Betul. Pertama nak mantapkan lagi pemahaman lah. Tuan-tuan dan perempuan semua. Yang kedua, nak tengok jugalah. Sebab kita pun, guru-guru ni pun ada juga KPI dia. Nak tengok juga. Kalau ramai salah, ramai markah rendah, mungkin saya lah kot salah aja. Macam tu lah. Jadi dia macam dua-dua ada benefit dia ni. Win-win situation lah. Jadi kalau boleh, tolong saya, tolong buat kuis lah. Untuk kita bantu tuan dan untuk kita perbaiki lagi ajaran kita lah. Tapi Alhamdulillah hari ini ramai kata faham. Jadi Alhamdulillah. Syukur. Syukur semua dapat menerimalah kaedah pengajaran di kelas mengaji Komaro ni. Jadi pelan-pelan kayu insyaAllah tukar lagi terbaik Tuan Jasmine. Ikut semua yang lain ni. Contohi Tuan Jasmine ni. Semangat belajar. Okey. Jadi itu sajalah kot. Ah, banyak pula cerita saya, banyak pula membel malam ni. Semua nak tidur dah kan, nak start apa? Esok nak kerja. Jadi itulah kita tutup dahululah majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Ya, sama-sama Tuan Yasmin. Jumpa minggu depan jangan penting. Okey, sama-sama Puan Mazia. Sama-sama Puan Tiara. Okey, yang lain ingat jangan lupa apa yang kita belajar ni pastikan kita amalkan ya sama-sama Puan Hartini. Apa yang kita belajar ni jangan lupa amalkan. Sebab Al-Quran ni sifat dia satu je. Kalau kita tinggalkan dia, dia lagi lah dia.
Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama buah pita. Jumpa lagi minggu hadapan Okey. Jadi itulah. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye bye semua.